Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran yang lepas, iaitu berkaitan dengan tayamum. Pelajaran yang sebelum ni kita dah belajar pengertian tayamum, rukun tayamum dan sunat tayamum. Hari ini kita akan sambung bahagian yang kedua. Bila murid-murid buka buku teks muka surat 104, lihat pada kotak yang bawah sekali. Ialah sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Yang ketiga, jarak tempat adanya air terlalu jauh. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Dan yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Jadi ini adalah sebab yang mengharuskan untuk kita tayamum. Iaitu kita dah usaha cari air tapi tak jumpa. Ataupun ada air tapi cukup-cukup untuk diri kita dan binatang ternakan sahaja. Ataupun air ada tapi terlalu jauh daripada tempat kita. Selain daripada itu, kalau kita sakit, doktor nasihat kalau kita guna air, kemungkinan luka kita akan berdarah kembali. Jadi kita dibolehkan untuk bertayamum. Ataupun di suatu kawasan peperangan, air tu ada kat kawasan musuh. Jadi tentera boleh gunakan debu tanah yang suci untuk bertayamum, menggantikan wudu. Dan yang terakhir, cuaca yang terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Contoh selalunya negara yang 4 musim. Jadi musim sejuk. Jadi masyarakat Muslim di sana diharuskan untuk bertayamum. Baiklah, lihat muka surat seterusnya, muka surat 105. Lihat pada kotak hijau yang nombor 2. Baiklah, ini adalah syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ni ada 4. Syarat yang pertama adalah mencari air selepas masuk waktu solat. Yang kedua, masuk waktu solat. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Ini adalah syarat-syarat kita nak bertayamum. Yang pertama, kita kena cari air dulu selepas masuk waktu solat. Yang kedua, masuk waktu solat baru kita boleh bertayamum. Yang ketiga, kita kena guna debu tanah yang suci untuk bertayamum. Debu tanah yang kotor kita tak boleh guna. Dan yang keempat, kita kena hilangkan najis pada diri kita ataupun kawasan tempat yang kita nak bertayamum. Baiklah, kotak hijau yang seterusnya yang bawah, perkara yang membatalkan tayamum. Kalau kita buat perkara ni, maka tayamum tu akan terbatal. Yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wudu. Contohnya adalah kentut ataupun buang angin. Kentut lah senang cerita. Yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Kita dah bertayamum lah ni, kita baru nak angkat takbir untuk solat fardu ataupun solat sunat, tiba-tiba air ada. Jadi kita kena berwuduk sebab tayamum tu dah terbatal. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Ini selepas doktor nasihat kita. Doktor kata dah boleh guna air untuk solat. Jadi tayamum yang kita buat pada ketika itu terbatal sebab kita dah boleh gunakan air. Yang keempat, telah luput waktu solat. Apa maksud dia ni? Maksudnya solat, contoh solat maghrib, kita dah tayamum, kita dah solat, kemudian masuknya waktu solat isyak. Jadi masuknya waktu solat isyak, kita tak boleh guna tayamum yang sebelum tu. Kita kena guna tayamum yang baru. Kita kena tayamum semula. Dia tak sama dengan wudu. Kalau wudu, kita boleh sambung maghrib ke isyak. Dan yang kelima adalah murtad, iaitu keluar daripada Islam. Okey. Ini adalah perkara yang membatalkan tayamum. Baiklah, lihat muka surat seterusnya, muka surat 106.
Gambar-gambar ni adalah tata cara bertayamum. Yang pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Okey, yang pertama kita tekap kedua tangan kita dekat debu tanah yang suci. Kemudian kita nipiskan, nombor 2, kita nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Kemudian nombor 3, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Yang keempat, ulang lagi sekali, kita tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskannya lagi sekali. Nombor 5, sapukan debu yang suci, debu tanah yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Dan yang keenam, ulang lagi sekali menyapukan debu tanah yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Okey, insya-Allah saya akan kongsikan video supaya kita lebih nampak tata cara bertayamum. Baiklah, murid-murid, tengok nota kaki di bawah tu yang ada gambar mentol. Pastikan debu tanah yang digunakan tidak bercampur dengan najis ataupun kapur ataupun tepung. Yang kedua, jangan gunakan debu yang telah digunakan, yang ini mustakmal. Okey, kita tak boleh guna debu tanah yang kita dah guna. Yang ketiga, sekali tayamum hanya untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Macam tadi kan, perkara yang membatalkan tayamum telah luput waktu solat. Bila lihat muka surat sebelahnya 107, kenapa kita kena tayamum? Apa faedah atau kepentingan tayamum ni? Okey, yang pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Nombor 2, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja, terutamanya ibadah solat. Yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Islam ni tak menyusahkan tapi memberi kesenangan. Yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Dan yang terakhir, umat Islam disuruh sentiasa berada dalam keadaan yang suci. Kebersihan jiwa. Kita istiqamah, berwuduk, mandi wajib, tayamum. Itu saja untuk hari ini. Habis sudah pelajaran tayamum. InsyaAllah kita akan berjumpa pada video yang seterusnya. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.